Salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian bertajuk Strategi Guru dalam Mengurus Tingkah Laku Pelajar di Bilik Darjah. Kajian ini telah dijalankan secara dalam talian melalui platform Google Meet bersama guru-guru dan juga pentadbir daripada sebuah sekolah menengah di kawasan Sipitang yang melibatkan 3 orang pentadbir sekolah dan juga 2 orang guru yang berpengalaman dalam bidang pendidikan. Fokus utama kajian adalah untuk memahami bagaimana guru mengurus tingkah laku pelajar yang dipengaruhi oleh faktor sosial tertentu. Dalam kajian ini, kami menggunakan 2 teori utama, yaitu teori interaksionisme simbolik, di mana kita dapat melihat bagaimana pelajar membentuk tingkah laku melalui interaksi harian dengan guru dan juga rakan. Simbol ataupun tindakan kecil seperti pujian juga boleh memberi makna yang besar kepada pelajar. Yang kedua adalah teori fungsionalisme, melihat bilik darjah sebagai sebuah sistem sosial di mana disiplin dan peraturan berfungsi untuk mengekalkan kestabilan serta memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Melalui temu bual ini, kami dapat mengenal pasti jenis tingkah laku pelajar, faktor yang mempengaruhi mereka, serta strategi guru dalam memastikan suasana bilik darjah kekal positif dan juga terkawal. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memberi pendedahan tentang cabaran sebenar yang dihadapi oleh guru serta strategi berkesan yang boleh dijadikan panduan dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif. Baiklah, dalam menyiapkan tugasan laporan sosiologi pendidikan, kami telah menetapkan 3 objektif utama. Di mana objektif yang pertama adalah mengenal pasti jenis tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah. Objektif kedua, mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah. Dan objektif yang ketiga adalah menghuraikan strategi guru dalam mengurus tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah. Bagi menyempurnakan tugasan sosiologi pendidikan, kami telah menggunakan kaedah kajian kualitatif untuk mengkaji strategi guru dalam mengurus tingkah laku pelajar dalam bilik darjah. Terdapat 2 kaedah kajian kualitatif yang kami gunakan, iaitu yang pertama, kaedah temu bual, dan kaedah yang kedua adalah kaedah kepustakaan. Kaedah yang pertama adalah kaedah temu bual. Kaedah temu bual merupakan instrumen utama yang kami gunakan untuk mengumpul maklumat yang melibatkan interaksi antara 2 hal, iaitu antara pengkaji dan juga pihak responden. Kami juga telah memilih format separa berstruktur, di mana format ini pengkaji akan memberi pertanyaan kepada beberapa orang pihak responden berdasarkan soalan yang telah dibina. Melalui kaedah temu bual, kami telah menerima jawapan dan pandangan yang berbeza daripada beberapa orang pihak responden. Akhir sekali, data yang diperolehi telah kami kumpulkan, telah kami pindahkan serta kategorikan mengikut objektif. Kaedah yang kedua adalah kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan merupakan kaedah yang memfokuskan teknik mengumpul dan menganalisis dokumentasi ilmiah. Antara langkah yang kami gunakan adalah menerokai pengkalan data akademik, iaitu Google Scholar, Scopus dan juga MyJournal. Proses pencarian maklumat juga berdasarkan kata kunci spesifik, iaitu strategi pengurusan di dalam bilik darjah. Akhir sekali, pengkaji telah merumuskan keseluruhan dapatan kajian ke dalam satu laporan yang berbentuk naratif berstruktur. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai metodologi kajian kumpulan kami. Terima kasih. Antara cabaran yang kerap dihadapi oleh guru dalam mengawal tingkah laku pelajar adalah kepelbagaian personaliti pelajar. Kita difahamkan bahawa setiap pelajar sudah pasti mempunyai tahap penerimaan PDP yang berbeza. Oleh itu, guru juga sering berdepan dengan kesukaran dalam mengawal tingkah laku pelajar yang seringkali melakukan kesalahan di luar jangkaan.
Seterusnya, strategi guru dalam mengawal tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah adalah dengan menetapkan peraturan yang jelas dan juga boleh menggunakan isyarat senyap seketika untuk menarik semula perhatian pelajar. Seterusnya, dapatan kajian. Dari dapatan kajian, kami mendapat dua jenis tingkah laku pelajar dari segi kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran, lebih semangat, proaktif, responsif, dan aktif menjana idea dalam kumpulan. Manakala, kelas bawah cenderung pasif, kurang tumpuan, sering berbual, bermain, tidur, menunda tugasan, serta memberi alasan. Seterusnya, kami telah mendapati ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar. Yang pertama, faktor luaran. Faktor luaran ini ialah keadaan sosioekonomi keluarga, kurangnya kawalan disiplin atau perhatian ibu bapa di rumah, serta pengaruh ekosistem rekan sebaya dan pergaulan orang dewasa. Faktor yang kedua ialah faktor dalaman. Faktor dalaman ini ialah tahap motivasi diri pelajar yang hadir ke sekolah tanpa halat tuju yang. Seterusnya adalah prinsip pegangan guru dan pendekatan disiplin. Prinsip utama yang guru pegang adalah keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, komunikasi arahan yang ringkas tetapi tegas, menjaga kebersihan kelas, serta membina hubungan harmoni dengan mengingati nama-nama pelajar. Pendekatan disiplin yang guru lakukan adalah melakukan pencegahan secara proaktif dan reaktif. Sebelum kes, guru akan memberi nasihat berterusan semasa perhimpunan mingguan mengenai isu disiplin dan jenayah. Selepas kes, pelajar yang melanggar disiplin seperti ponteng akan dirujuk ke unit bimbingan dan konseling sebelum pihak pentadbir mengenakan tindakan tegas seperti memberi surat amaran, gantung sekolah ataupun buang sekolah. Seterusnya, dapatan kajian yang kami dapat ialah guru menggunakan integrasi PAK 21 dan peranan teknologi. Impak positif dari PAK 21 ialah penggunaan teknologi interaktif seperti Canva, kuis, dan aktiviti kolaboratif seperti gallery walk, tugasan berkumpulan, berjaya menarik minat dan meningkatkan motivasi, serta mengawal kelas bising dengan mengalihkan fokus pelajar kepada tugasan bermakna. Seterusnya, dalam penggunaan teknologi juga ada beberapa cabaran, yaitu teknologi hanyalah alat bantu. Kawalan utama tetap di tangan guru. Guru perlu sentiasa bersedia dengan rancangan manual atau fisikal karena risiko gangguan elektrik, capaian internet yang lemah, sekiranya berada di luar bandar, dan sistem pemeriksaan yang masih berasaskan. Dapatan kajian yang terakhir adalah melalui peranan pentadbiran dan sistem sokongan. Penolong kanan pentadbiran bertindak sebagai penasihat yang membina hubungan positif, manakala tindakan hukuman dan pengurusan disiplin diserahkan sepenuhnya kepada unit HEM. Pelajar wajib menerima sesi konseling selepas dihukum untuk pemulihan sasya. Melalui kajian lapangan ini, kami berpeluang memahami dengan lebih mendalam realiti sosial dalam bilik darjah. Temu bual bersama pentadbir dan guru membuka perspektif baru tentang bagaimana faktor sosioekonomi, kawalan ibu bapa, dan juga pengaruh rekan sebaya mampu membentuk tingkah laku pelajar. Kami menyadari bahwa bilik darjah sebenarnya adalah gambaran kecil masyarakat, di mana norma sosial, kuasa, dan habitus berperanan membentuk interaksi harian. Pengetahuan sosiologi membantu kami sebagai bakal pendidik untuk lebih peka terhadap kepelbagaian latar belakang pelajar, serta menyesuaikan strategi pengajaran agar lebih adil dan induktif. Berdasarkan dapatan kajian, kami melihat bahwa guru perlu mengamalkan pendekatan pengajaran yang fleksibel, membina hubungan positif dengan pelajar, serta mengintegrasikan teknologi dan PAK 21 bagi meningkatkan keterlibatan. Pada masa yang sama, pemupukan nilai murni, motivasi insania, dan pembentukan karakter pelajar sangat penting.
Karakter seperti tanggung jawab, hormat menghormati, dan disiplin bukan sahaja membantu mengawal tingkah laku, tetapi juga membentuk identiti pelajar sebagai insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Pengalaman ini memperkukuhkan kefahaman kami bahwa peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk struktur sosial yang harmoni dalam bilik darjah. Sebagai bakal pendidik, kami bertekad untuk menyeimbangkan disiplin dengan empati agar suasana pembelajaran lebih kondusif dan bermakna. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahwa pengurusan tingkah laku pelajar yang berkesan memerlukan penggunaan strategi yang sesuai. Strategi yang digunakan ialah komunikasi yang baik serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kejayaan pembentukan SASIA, pelajar turut bergantung pada kerjasama antara guru, pihak sekolah, ibu bapa, dan komuniti. Oleh itu, usaha berterusan daripada semua pihak penting bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan berkualiti selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan.